أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama untuk kita sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Badi'uzzaman Sa'id Nursi, seorang pejuang Islam yang terkenal daripada negara Turki, yang telah menulis pun beberapa pesanan atau kalimat yang ringkas yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada umat Islam dan dalam meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada membuat beberapa pengenalan. Yang pertama tentang biodata ataupun biografi Syekh Sa'id Nursi ini. Biografinya telah kita bincangkan. Yang kedua, saya telah pun menjelaskan latar keadaan politik yang berlaku pada zaman transisi daripada zaman kekhalifahan kepada kejatuhan khalifah, kemudian bangkitnya kuasa politik atau rejim sekular yang dipimpin oleh Mustafa Kamal Atatürk. Dalam suasana itulah, sebagai seorang ulama dan tokoh pergerakan Islam, Sa'id Nursi menghadapi ujian dan tekanan yang sangat berat, sehingga beliau terpaksa memisahkan dirinya daripada politik. Adapun buku yang kita bacakan ini sebenarnya merupakan beberapa nasihat yang telah ditulis oleh Sa'id Nursi Badi'uzzaman untuk memberi nasihat kepada seorang kawannya yang juga merupakan pegawai tentera, yang tujuannya supaya setiap orang walau apapun keadaannya, dia sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk kita tidak melengahkan masa, kita akan terus kepada perbincangan. Saya akan bacakan dahulu satu pengenalan yang sangat ringkas yang ditulis oleh Syekh Sa'id Nursi ini. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya dengannya kami memohon pertolongan. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salam dan selawat pada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat baginda. Wahai saudara, ini baru pengenalan ataupun pendahuluan kepada buku ini yang Sa'id Nursi tuliskan, menyatakan sebab kenapa buku ini ditulis. Wahai saudara, engkau telah meminta daripadaku beberapa nasihat. Maka di sini saya perturunkan beberapa hakikat di antara 8 hikayat yang pendek. Dia telah menulis beberapa hikayat yang pendek ini, nasihat-nasihat, sebab ada seorang kawannya ataupun sahabatnya yang telah meminta supaya dituliskan nasihat-nasihat untuknya. Dengarlah ia bersama diriku yang saya rasa lebih memerlukan kepada nasihat tersebut. Dengan merendah diri, Sa'id Nursi ni beritahu sebenarnya aku ni lebih berhak ataupun lebih berhajat kepada nasihat berbanding kamu. Tapi kamu dengarlah nasihat-nasihat aku ini. Oleh sebab anda seorang tentera. Maknanya kawan dia yang minta tulis itu adalah seorang pegawai tentera ketika itu. Maka saya akan memberikan dalam bentuk perumpamaan ketenteraan. Saya pernah menunjukkan nasihat-nasihat ini kepada diri saya sendiri secara panjang lebar. Kata dia dulu, nasihat-nasihat yang dia nasihatkan dalam kitab ni sebenarnya dia telah menasihatkan pada diri dia dulu. Hal-hal ini secara panjang lebar. Kemudian saya menunjukkan nasihat ini pada diri saya sendiri sepanjang lebar melalui 8 kalimah yang saya perolehi daripada 8 ayat Al-Quran. Ada 8 potong ayat Al-Quran yang dia pilih secara rawak
dan kemudiannya dia mensyarahkan ayat itu untuk memberikan nasihat kepada sahabatnya. Sekarang saya hanya menyebutkan secara ringkas sahaja dan menggunakan bahasa awam. Jadi ayat-ayat yang panjang yang dia gunakan untuk menasihatkan diri dia sebelum ini mungkin ditulis dalam artikel lain, kemudian dia ringkaskan dan permudahkan bahasa supaya kita orang awam ni dapat memahami apakah mesej yang hendak disampaikan oleh beliau. Sesiapa yang berminat maka dengarlah kalimah ini bersama saya. Jadi tuan-tuan yang berminat, Syed Nursi memberitahu kita bahawa silalah dengar nasihat yang dia akan berikan ini. Baik, kita pergi pada nasihat yang pertama. Kalimah yang pertama. Tajuk buku ini beberapa kalimah ringkas. Iman dan amal adalah kunci pintu syurga. Jadi kalimah yang pertama yang beliau sebutkan, dia mulakan kalimah yang pertama ini dengan membawa satu ayat Quran. Daripada banyak-banyak Quran tu dia pilih ayat yang pertama sekali daripada Quran. Ayat apa tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama, surah yang pertama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasihani lagi Maha Penyayang. Kata dia, lafaz bismillah, yakni dengan makna dengan nama Allah, adalah induk bagi segala kebaikan, permulaan bagi setiap urusan. Memang kita ni segala urusan kita dan segala ibu bagi segala pekerjaan kita ialah lafaz bismillah, iaitu kita menyebut bahawa kita buat satu benda kerana Allah. Sebab itulah ayat yang pertama sekali turun dalam Quran ni menyebut Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi kita menyebut bismillah dengan nama Allah, bacalah dengan nama Tuhanmu. Kalau membaca kan, berarti bacalah dengan nama Tuhanmu. Mana membaca diperintahkan supaya membaca, tapi maksudnya apa sahaja aktiviti kita, permulaan bagi aktiviti manusia itu, orang yang beriman, adalah dengan bismillah. Nak makan nasi bismillah, nak tidur pun bismillah, dengan nama Allah. Apa sahaja kita juga harus memulakan setiap perkara dengan bismillah. Wahai jiwaku, ketahuilah sesungguhnya kalimah yang indah dan berkat ini, di samping menjadi syiar Islam, ia juga merupakan zikir seluruh makhluk yang ada mengikut bahasanya sendiri. Kata Syekh Said, sebenarnya bukan kita sahaja yang diperintahkan memulakan apa-apa kegiatan, apa-apa aktiviti kita dengan bismillah, tetapi sebenarnya seluruh makhluk yang ada atas muka bumi ini, mereka juga mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Cuma mungkin perkataan tu dalam bahasa mereka sendiri, dalam bentuk yang berbeza tapi makna yang sama. Artinya seluruh makhluk telah meletakkan urusan hidup mereka ni kerana Allah. Bismillah makna kerana Allah lah, dengan nama Allah. Macam kita kata dengan namamu, dengan demi mak kamu, demi ayah kamu, dengan nama dia. Kan kita kata dengan nama Allah, maksudnya kita telah meletakkan seluruh urusan kita itu atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita buat suatu benda tidak kerana Allah, kerana selain Allah Taala, tak kira lah kerana apa, macam-macam kerana kita ada ni kan. Ada buat kerana apa? Kerana nak kaya, kerana duit, kerana dunia, kerana nama, kerana kemasyhuran, kerana mu Malaysia ada orang tulis kan. Macam kerana yang selain daripada kerana Allah itu, maka dia terkeluar daripada makna bismillah. Kerana bismillah tu artinya kita buat suatu benda kerana Allah. Kerana Allah itulah menyebabkan amal kita diterima. Setiap amal yang dibuat tidak kerana Allah tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di hari akhirat Allah Taala akan suruh kita minta upahnya, pahalanya daripada orang yang kita buat kerana dia, kerana dia selain daripada Allah Taala itu. Jadi semua makhluk dengan bahasa masing-masing juga menyebutkan bismillah, dengan nama Allah. Andainya engkau mahu mengetahui sejauh manakah kandungan ucapan bismillah yang mempunyai kekuatan yang agung, yang tidak pernah luput, dan betapa luasnya keberkatannya yang tidak pernah terakhir, maka dengarlah wahai diri akan hakikat perumpamaan yang ringkas ini. Kalau kita nak tahu, kata dia, apakah makna sebenar bismillah itu, sekarang ni kita sebut, kita tahu terjemuh dia bismillah dengan nama Allah kan. Jadi apa makna pada hakikatnya perkataan bismillah itu yang mempunyai keberkatan yang sangat besar,
yang tidak pernah luput, yang meliputi seluruh alam ini, boleh jadi lebih luas lagi pada alam ini, kan? Sesungguhnya kata dia ni hikayat, dia sebut satu hikayat, satu cerita sebagai perbandingan supaya kita tahu untuk mengambil pengertian daripada makna bismillah. Lalu kata dia, sesungguhnya seorang badui yang berkelana. Orang Arab kan dia badui, dia suka berjalan daripada padang pasir, melintah padang pasir, berkelana, bermusafir. Berkelana dia di padang pasir. Tentunya berlindung dengan ketua kabilah. Bernaung di bawah naungan agar terselamat daripada segala kejahatan musuh, agar terlaksana segala tugasnya serta memperolehi segala keperluannya. Jadi kata dia, kalau ada satu orang badui. Badui tu kalau dia nak berjalan tengah padang pasir yang luas, kalau dia jalan seorang-seorang dia, apa nasib dia agak-agak dia. Jadi bila dia berjalan, selalunya badui tu dia berpuak dengan kabilah-kabilah. Kan kabilah-kabilah Arab tu sebenarnya kabilah-kabilah badui tu lah. Dia berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Jadi dalam tiap-tiap kabilah badui tu ada ketua kabilah dia. Jadi anak-anak kabilah ni dia akan berjalan di bawah naungan ketua dia. Kalau ketua tu tak ada, nanti kalau ada berlaku apa-apa, dia nak bersandar pada siapa. Jadi orang Arab yang berjalan tengah padang pasir itu memang dia terdedah dengan berbagai-bagai halangan. Sebab itulah orang Arab Quraisy tu jadi hebat. Kenapa? Kerana dia lah satu-satunya bangsa yang berjalan tengah padang pasir, tak diusik oleh siapa-siapa. Kerana Allah Ta'ala memberikan kelebihan tu pada dia. Allah Ta'ala sebut li ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif. Telah menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy berpergian. Rihlah dia bila? Setiap kali musim sejuk dan musim panas. Masa musim sejuk tu dia pergi ke Syam, ke Yaman. Musim panas dia pergi ke Syam. Itulah kerja dia tiap-tiap tahun. Bila musim sejuk dia akan pergi ke Yaman. Ke musim panas dia ke Syam. Tujuan apa? Tujuan untuk berdagang, bawa barang-barang dagangan. Dan bila dia berdagang tu, Allah Ta'ala sebut wa amanahum min khauf. Dan Allah Ta'ala lah yang memberikan keamanan kepada dia setiap kali dia menghadapi ketakutan. Sebenarnya yang aman tu orang Quraisy saja. Arab-Arab lain menghadapi bermacam-macam ancaman, termasuk rompokkan, kutik tul lah. Tengah-tengah jalan ada kutik tul, kan? Plaza tu mana-mana ada. Melintah je ada orang samun, orang tu samun, sehingga mereka tak dapat nak memberi fokus pada perniagaan. Jadi dia nak gambarkan orang badui yang berjalan tengah padang pasir tu, kalau dia bersendiri, seorang diri, memang dia nanya. Sebab itulah orang badui tu kalau nak berjalan dia berpuak. Satu geng 100 orang dengan kuntanya, dengan serba-serbi. Jadi kalau berlaku apa-apa, mereka bernaung di bawah ketua rombongan itu. Maka dia akan terselamatlah daripada segala kejahatan musuh, dan dapat pula dia melaksanakan tujuan-tujuan dia bermusafir. Biasanya orang Arab tu bersafir tu untuk berdagang kan. Jadi nak pergi ke Syam contohnya, nak singgah di Busra, nak berniaga, mengambil untung, dia selamat. Kalau dia pergi sendiri-sendiri, on the way pergi, dah kena samun habis. Lepas tu sampai sana, nak berniaga tak boleh, barang tak ada. Kalau boleh berniaga balik, orang samun duit pula. Begitu. Sekiranya tidak, kalau dia tidak bernaung maksudnya, maka dia akan kekal keseorangan, terpinga-pinga dan tercengang-cengang di hadapan musuh yang terlalu ramai. Kalau dia seorang-seorang, maka dia akan menghadapi ancam musuh, dan keperluannya pula, keperluan musuhnya tidak terbatas. Musuh ni cari saja peluang. Dah lah ramai, dan dia nak samu semua sekali yang dia ada. Begini kata dia, kebetulan dua orang hamba Allah. Kata dia dalam hikayat ni, ada dua hamba Allah. Tadi background dia, orang badui tu kalau dia berjalan, dia mesti ada naungan kepada ketua dia. Kalau tidak, dia tak selamat. Jadi kata dia, kebetulan ada dua orang hamba Allah, badui ni lah, keluar berkelana. Dia pun keluar untuk bermusafir. Salah seorang daripada mereka bersifat tawaduk, dan seorang lagi terpedaya dengan diri sendiri. Dua orang ni hamba Allah ni, seorang ni dia tawaduk, dia merendah diri. Seorang lagi ni menyombongkan diri. Dia rasa aku hebat, aku gagah, aku kaya, aku cerdik, aku ada senjata, aku ada serba-serbi. Mana dia bersandar kepada kekuatan-kekuatan personal yang dia ada. Kalau dia cerdik kerana ada ilmu, boleh jadi kerana kaya sebab ada duit, boleh jadi kerana ada pengaruh, ada pangkat sebab ada pengaruh,
Boleh jadi macam-macam lah. Sandaran-sandaran orang berniaga tu pun ada begitu juga. Siapa-siapa dunia ni, ada setengah manusia tu dia bersandar pada kekuatan dia sendiri. Seorang lagi hamba Allah ni tawaduk. Bila dia tawaduk, dia merendah diri, maka yang tawaduk tu pun bernaunglah di bawah ketua rombongan. Dia nak ikut, kata dia nak pergi Syam. Dia kata aku tak boleh. Aku ni tak kuat. Kalau jalan seorang nanti orang sambung susah. Jadi kalau kita nak bagi kita ni ada kekuatan, maka kita berendah diri, kita pun ikut rombongan, ikut kumpulan-kumpulan ni yang ada ketua, kita pun join lah kumpulan tu kan. Jadi dia pun bernaung lah di bawah ketua. Tatkala yang terperdaya tadi, yang hamba Allah seorang lagi tadi, dia pun menolak daripada bernaung di bawah mana-mana ketua. Maka berkelanalah kedua-duanya, satu ikut rombongan, satu berjalan bersendiri. Hamba Allah yang bernaung tadi, tiap-tiap kali mendiami sebuah kemah, dia menerima penghormatan. Menerima penghormatan. Mana dia, orang Arab tu dia berjalan agak-agak beberapa separuh malam ke, dia berhenti buka kemah, rehat dulu. Kan? Setiap kali dia berhenti, dia menerima penghargaan dan kemuliaannya. Kenapa? Dia menumpang nama ketua. Dia berhenti, jadi orang tak usik dia. Dia pun dihormati. Pasal apa ni? Dia kata saya ni ahli rombongan kumpulan A ni. Ketua saya ni orang sekian-sekian ni. Yang rombongan ni. Orang dengar nama ketua, oh, ni anak buah kawan ni tak ada usik. Macam hari ni lah kan, dia tanya dia, ayahanda dia siapa? Abang Long siapa? Kan orang macam sekarang Abang Long kawasan macam-macam kan. Jadi penaungan itu. Jadi dia bernaung lah dia bawah ketua-ketua masing-masing. Jadi dia dihormati. Dia terhormat tu kenapa? Kerana orang respect pada ketua dia. Orang tak usik dia. Tak boleh usik ni anak buah dia ni. Jadi orang baru tak berani. Macam kita lah kan. Dah ketua dia tu orang samsing, gedebe kan. Jadi orang tak berani usik anak-anak buah dia. Sebab apa? Pasal takut pada bos dia. Bila berjumpa dengan perampok, dia akan berkata, aku ni bermusafir di bawah ketua ni, sekian-sekian orang ni. Jadi menyebabkan perampok pun tak jadilah merampok dia. Tak boleh rampok orang ni. Orang ni bahaya. Dia ni kira ketua samsing juga ni. Orang tak berani rampok. Yang terberdaya tu pula, bila dia bertembung dengan pelbagai musibah dan kecelakaan yang bukan kepalang, di sepanjang perjalanan dia sentiasa berada dalam keadaan cemas, takut dan terpinga-pinga. Lalu mengutuk dan mengeji diri dia sendiri. Dia terbodoh betul lah aku ni. Pasal sepanjang perjalanan tu bila berjumpa perampok, dia nak mendawang siapa? Orang rampok dia. Semua daripada mana? Daripada negeri sekian-sekian ni. Rampok. Dia tak peduli. Ambil harta. Dia kata Allah rugi, menyesal. Nasib baik rugi aku tak ikut kawan tu tadi. Macam-macam lah. Dia menyesal dan dia maki diri sendirilah. Wahai diri yang tertipu. Lalu kata dia, wahai diri yang tertipu. Ni hamba Allah tadilah yang tertipu ni. Ketahuilah, engkau merupakan si badui yang berkelana itu. Kita lah tu. Kan? Kita semua ni adalah badui yang sedang berkelana sekarang. Dia kata, wahai diri tertipu. Siapa? Kita lah tertipu tu kan. Kita ditipu dengan kehidupan dunia kita. Sedangkan kita sedang berkelana. Berkelana ke duduk ni? Puan Nur Aida. Pasal dia ada komen kat bawah tu. Nak tanya dia. Kan? Sekarang ni kita sedang duduk ke sedang berjalan? Kita rasa kita sedang duduk kat rumah. Kan? Ada orang duduk Kuala Lumpur, ada orang duduk Negeri Sembilan, ada orang duduk Selangor, ada orang duduk Kelantan, macam-macam. Kita rasa kita duduk. Hakikat sebenar kita sedang berjalan. Berjalan ke mana? Kita sedang berjalan menuju ke kubur, menuju ke akhirat. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Dekat dengan lubang kubur kita. Makin dekat dengan akhirat. Sedang bergerak sekarang ni. Nampak je duduk. Kan? Saya duduk atas kursi. Nampak je duduk. Hakikat sedang berjalan. Berjalan tu lah. Berkelana. Kita sedang bermusafir atas dunia ini. Kata dia, wahai diri yang tertipu. Kita semualah yang tertipu. Engkau merupakan si badui yang berkelana itu. Kata dia. Dan dunia luas inilah padang pasirnya. Macam kita tengah padang pasir sekarang ni. Sedang berjalan. Kan? Tengah padang pasir. Dunia ni macam padang pasir. Kita berjalan atas dunia. Kita ni si badui yang berkelana. Sesungguhnya kefakiran dan kedhaifanmu tidak terbatas.
Kita ni fakir dah sekali, dhaif pula. Fakir tu maknanya kita berhajat kepada bermacam-macam benda. Dhaif tu kerana kita lemah. Lemah, kan? Apa tak lemahnya? Dengan kuliah baru 10 minit dah mengantuk dah. Kerana lemah. Kekurangan harta benda, kekurangan pengaruh, kekurangan pangkat, jawatan, macam-macam lah kelemahan kita ada, kan? Kita dhaif dan kita fakir, berhajat kepada bermacam-macam. Dan kedhaifan itu tidak terbatas pula, sangat banyak kelemahan. Sebagaimana musuh dan kehendakmu juga tidak berkesudahan. Sedangkan kita ni nak macam-macam benda pula. Oleh yang demikian, maka bernaunglah kepada pemilik dan penguasa sebenar padang pasir tersebut. Bila kita ni berkelana atas dunia ni, kalau badui tadi yang berkelana, dia tidak bernaung dengan siapa-siapa, selamat tak? Tak selamat, kan? Kita pula yang berkelana atas dunia ni, tengah padang pasir ni, kita nak menaung dengan siapa? Kata dia, menaunglah dengan pemilik padang pasir ni. Pemilik padang pasir. Kena menaung dengan pemilik padang pasir, agar engkau terselamat daripada kelihatan terpinga-pinga di depan alam ini, daripada kejinya perasaan takut berhadapan dengan musibah. Bila duduk atas dunia ni, ada macam-macam musibah, ada macam-macam perasaan takut, perasaan gerung. Maka kita nak selamat daripada perasaan ni, hendaklah kita bernaung kepada Tuan punya padang pasir, Tuan punya dunia ni lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata dia, sesungguhnya kalimah suci bismillah umpama satu khazanah yang besar yang tidak pernah berkurangan isinya, kerana dengan kalimah inilah kedhaifanmu itu akan bergantung kepada rahmat yang maha luas, bahkan terlebih luas daripada alam ini, dan dengannya juga kefakiranmu akan bergantung kepada kuasa yang maha hebat yang mentadbir kewujudan ini, bermula daripada atom hinggalah kepada cakrawala. Jadi kata dia, kalau selama ni kita rasa kita lemah, kita berhajat, kita fakir, kita dhaif, maka bila kita bergantung kepada Allah Ta'ala, sebab kita sebut bismillah, dengan nama Allah, artinya bismillah tu khazanah yang paling besar sekali, yang lebih besar daripada alam ni, milik Allah Ta'ala, kan? Milik Allah Ta'ala, kita pun bergantunglah kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita pun bergantung juga kepada kuasa Allah Ta'ala yang mentadbir seluruh alam ini. Yakni seluruh kehidupan kita ni ditadbir oleh Allah Ta'ala, seluruh alam tak ada, daripada sekecil-kecil benda. Kata dia atom zaman dulu. Sekarang ni Allah tak panggil atom dah, yang paling kecil. Ada kata yang lebih kecil lagi, kan? Nano lah, macam-macam lah, lebih kecil. Yang terkecil sekali sampailah kepada cakrawala, alam cakrawala sana. Jadi semua tu dalam kekuasaan Allah Ta'ala, sehingga akhirnya seluruh kedhaifan dan kefakiranmu itu akan mensyafaat di sisi yang maha berkuasa, yang maha penyayang, pemilik bagi segala kemuliaan. Jadi segala yang maha penyayang, yang maha berkuasa, yang maha pengasih, yang memiliki seluruh kemuliaan itu Allah Ta'ala. Bila kita letak dalam kita ni bismillah, dengan nama Allah kita buat satu benda, maka kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Maka hak kita lemah, kita memerlukan, kita berharap, sedangkan tempat pengharapan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya yang bergerak dan diam, yang bergerak dan yang diam, yang berpagi dan berpetang, yang mengungkap kalimah bismillah adalah umpama orang yang terlibat dalam ketenteraan. Dia pun banding tentera, kawan dia tu tentera, kan? Jadi dia kata, bila kita hidup, sama ada kita duduk diam, kita berjalan, ataupun kita berpagi-pagi, ataupun berpetang-petang, kan? Bila kita mengungkapkan perkataan bismillah dalam tiap-tiap gerak-geri kita, perbuatan kita, seumpama orang yang terlibat dalam ketenteraan, tentera. Jadi sahabat-sahabat, Said Nursi ni membuat bandingan tentera. Kita ni boleh banding juga. Contohnya kita ada jemaah, orang kampung jemaah dia, masjid dia ada ahli jemaah dia. Orang yang lebih luas lagi ada jemaah pergerakan Islam, kita duduk dalam jemaah, bergantung dengan jemaah, bernaung dengan jemaah. Kita duduk kat kampung mukim masing-masing, bergantung dengan jemaah. Kalau ada di taman kita, persatuan penduduk, kita pun bergantung persatuan penduduk. Setidak-tidaknya dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita,
anak-anak suami isteri ni bergantung pada satu tempat, dalam rumah tangga. Tentera pun begitu juga kan. Tentera dia ada battalion dia, ada squad dia. Jadi kata dia, seumpama orang terlibat dalam ketenteraan, dia berurusan terus atas nama negara dan tidak gentar kepada sesiapa pun. Askar-askar tu setiap tindakan dia, setiap perkataan dia, setiap keputusan dia buat, dia serang orang tu, dia serang orang ni, dia semua atas nama negara, bukan atas nama peribadi. Kita buat dalam atas nama negara. Kalau jadi tentera, maka bila kita buat atas nama negara, dia tak akan rasa takut, tak rasa bimbang. Dia tembok negara tu, dia tembok negara ni, contohnya kan. Gitu. Kalau yang duduk di sempadan negara jaga, duduk itu juga. Orang negeri sebelah melintah, tercop pasport, dia tembok. Dia tak bimbang. Pasal apa? Orang tak akan charge dia atas nama dia tembok tu. Gaduh negara dengan negara lah, bukan dia bertindak atas pihak negara. Kan orang duduk tengah laut, askar tengah laut, dia pun meronda tengok. Ada negara langgar masuk kawasan kita tak? Ada nelayan asing ceroboh tak? Ayah dia tangkap ke apa? Bukan sebab peribadi dia. Bila kamu dah. Ikan kamunya tidak. Negara atas nama negara. Kita bertindak, orang tu, tentera tu bertindak atas negara. Sama kita kalau kita dalam jemaah. Kan? Tok Imam, Tok Bilal, dia azan kat surau. Bukan peribadi dia. Dia azan tu bagi pihak masjid rumah Allah. Masa waktu dia azan, tak ada orang argue dia. Kita tanya, pasal apa kau azan? Pandai-pandai, pasal apa? Tak ada orang argue dia. Kalau kita duduk dalam jemaah pun sama. Awak pandai-pandai buat ni, buat usrah, tamring, itu ini, buat kenyataan itu ini. Ni musim-musim orang tukar-tukar menteri besar ni kan. Kita tengok, ni tukar menteri besar ni, tak ada seorang pun kata, saya ni undi tak setuju tu, saya tak menyokong tu. Pendapat peribadi saya dah. Saya ikut arahan. Parti saya kata jangan sokong, kita tak sokong. Parti saya kata sokong, saya sokong. Jadi dia sokong, dia tak sokong, dia buat statement, kenyataan atas nama jemaah dia. Seorang siasat agung parti buat statement, begini, musim tengah kelang kabut ni kan. Dia tak ada masalah. Orang maki dia. Dia kata saya buat statement ni atas nama saya siasat agung, on behalf parti. Maka ada sandaran dia. Tentera pun begitu, ada sandaran dia. Apa saja tindakan dia, keputusan dia, strategi dia ambil, bukan atas stand peribadi dia, tapi atas nama negara. Maka dalam keadaan demikian, kata dia, kalau dia bertindak atas nama negara, kalau dia berucap atas nama undang-undang negara, maka terlaksanalah segala urusan dan tetaplah pendiriannya menghadapi semua perkara. Dia pun boleh buat apa saja. Kenapa? Dia tak bimbang. Apa bila dia pakai seragam dia sebagai tentera, dia bagi arahan, dia bagi koman kepada tentera-tentera. Dia arah suruh berperang, suruh bertindak apa saja atas nama negara. Maka tak ada sebarang masalah untuk dia dalam menghadapi semua keadaan ni. Kata dia, kita telah menyebut pada permulaan tadi bahawa semua makhluk ini berzikir. Awal tadi kita sebut kan, sebenarnya bukan kita saja sebut bismillah, semua makhluk juga berzikir, tapi dalam bahasa dia sendiri, iaitu menyebut bismillah. Adakah ia benar? Kata dia. Ditanya, adakah benar begitu? Kata dia, sebagaimana engkau melihat seorang laki-laki yang mengepalai orang ramai dalam satu perbarisan dan memerintahkan mereka supaya melakukan berbagai jenis urusan, maka sungguhnya engkau pasti laki itu bukan mewakili dirinya sendiri dan tidak mengepalai orang ramai atas nama dan kekuatan dia sendiri, tapi sebenarnya adalah seorang askar bertindak atas nama negara dan berdasarkan kuasa pemerintah. Kita tengok, dia kata kalau duduk tengah padang-padang tempat askar berkawak tu, kamu tengok askar ramai dan ada seorang pegawai bagi koman berbaris, senam diri, jaga sedia, macam-macam lah kan arahan-arahan yang diberi. Semua tu, adakah kita terfikir bahawa apa yang dia buat itu atas nama peribadi dia ataupun atas urusan peribadi dia? Dia mewakili siapa sebenarnya? Dia mewakili negara kan. Maka dia mewakili negara dan dia bertindak tu pun berdasarkan nama negara dan juga berdasarkan kuasa pemerintah. Perdana Menteri Agung, kalau kita kan, Agung lantik menteri pertahanan, menteri pertahanan lantik general lantik lagi orang bawah dia. Maka seluruh koman yang diberikan, arahan-arahan yang diberikan ialah atas nama kuasa pemerintah yang ada pada dia.
Seluruh makhluk ini kata dia, selain dia bertentera tu begitu, kalau begitu, yang lain juga menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan lafaz bismillah. Setiap makhluk ni menyebut bismillah, buat kerja dengan bismillah. Kata dia, maka benih-benih yang teramat kecil, benih-benih biji sawi kecil-kecil, biji sawi kan dulu orang zaman dulu, kalau dia terjemuh zarah tu dia kata biji sawi. Kan? Faman ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Kan? Maka kamu akan dapati seluruh amal kamu nanti dibawa ke depan Allah Ta'ala, walaupun amal jahat kamu tu hanya sebesar zarah. Kebaikan juga demikian, besar zarah pun boleh. Zarah tu orang tua terjemah biji sawi, kerana orang Melayu ni yang paling kecil yang nampak biji sawi lah. Orang zaman dulu belum ada mikroskop semua kan, biji sawi. Jadi biji-biji benih yang kecil-kecil tu, sawi tu kecil lah kita kata kan. Yang teramat kecil tu juga dengan lafaz bismillah, dia menjunjung atas kepalanya pohonan yang besar dan bebanan yang berat. Asal dia biji sawi kecil je. Bila dia tumbuh, pokok tu kecil, daun pun rapuh saja mula-mula. Naik. Akhir sekali jadi satu pokok yang besar. Bukan sawi lah kalau besar tu kan. Tapi sawi pun besar juga kalau banding dengan biji dia. Katalah pokok dia ni musangking lah. Biji biji durian tu besar mana sangat. Kemudian dia tumbuh, biji tu terpaksa menjunjung pokok yang begitu besar. Beratus-ratus tahun dia hidup, ngadahan yang mencakar langit kan. Sehingga Allah Ta'ala buat perumpamaan dalam Al-Quran kan. Pokok batang yang baik itu, pokok yang baik seumpama kalimah yang baik seumpama pokok yang baik. Jadi dia menanggung atau menjunjung di atas kepalanya beban yang besar, pohon yang besar dan beban yang berat. Setiap pohon itu pula berkata bismillah, lalu penuhlah dahan-dahannya dengan buah-buah daripada gedung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi biji tu naik dengan nama bismillah, dengan nama Allah dia bertumbuh. Tumbuh pokok besar, besar pun besar lah, dia duduk kat bawah tu. Keluar dahan-dahan. Pokok tu juga menyebut bismillah dengan nama Allah. Maka dengan perintah Allah, pokok tu mengeluarkan buah-buah. Tiap-tiap dahan ada buah pula. Sebagai satu rahmat, kesian belah Allah Ta'ala kepada kita. Maka bila pokok tumbuh banyak-banyak pokok, maka menjadilah taman-taman. Taman-taman kan. Maka taman-taman tu pula berkata bismillah. Jannat ni kita kata taman, bukan taman. Jannat ni sebenarnya dia terjemah taman. Jannat tu maknanya kebun-kebun lah, kita kata bustan. Bustan tu kebun-kebun. Kalau dia besar lagi estate jannat kan. Kalau estate tu jannat. Kalau yang kecil-kecil kita tanam pokok-pokok rambutan 10 pokok lah, kata kebun-kebun tu bustan kita kata kan. Jadi kata dia bustan dan juga jannat tu ladang-ladang ni juga berkata bismillah. Lalu ia seolah-olah menjadi sebuah dapur kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Macam sebuah dapur kata dia. Kita kan rumah kita besar ni, dapur tu tempat apa? Tempat produce makanan-makanan untuk isi rumah di dapur. Daripada kekuasaan Allah Ta'ala ni, dapur dia duduk kat mana? Di ladang-ladang. Pasal apa? Di situ dia mengeluarkan bermacam-macam makanan untuk kita sebagai rahmat. Dengan makanan, menyediakan makanan yang lazat di dalamnya. Macam-macam pokok lah, buah. Kita pun tengok macam-macam pokok. Makan sedap-sedap. Pokok manis semua kan. Tanya rambutan manis tak manis? Durian manis tak manis? Manggis manis? Manis semua. Tapi tahu pula kita, manis tu tak sama. Manis durian lain, manis rambutan lain, manis betik lain. Kadang-kadang mangga pun manis kan. Tapi kita hanya tahu memang rasa dia lain. Tapi tak ada seorang pun boleh cerita dan boleh tulis, nak elaborate. Kalau manis rambutan tu begini manis dia. Kalau durian begini manis dia. Betik begini manis dia. Honeydew begini manis dia. Tak ada orang boleh tulis. Ahli-ahli sains tak tahu. Kita akhir sekali kata manis. Walau kita tahu manis tak sama kan. Gula manis lain, kuih manis lain kan, manis juga. Tapi kalau buah-buah tu berapa ratus jenis buah, semua manis dan manis yang berbeza-beza kan. Ada juga manis tu ada sweet sour, ada macam-macam kan. Sedap lah kita makan. Dan setiap haiwan
yang mempunyai faedah dan manfaat seperti unta, kambing dan lembu pula berkata bismillah. Binatang-binatang ternak kita yang kita ambil manfaat, sama ada ambil daging, ada orang ambil susu, ada orang ambil kulit, ada orang ambil macam-macam lah daripada binatang tu. Setidak-tidaknya dia guna binatang tu untuk naik atas belakang, kan, letak barang jadi pengangkutan. Ada orang pelihara binatang macam-macam, manfaat dia ambil apa? Ambil seronok buat main je, hobi kan, pet kita panggil. Ada orang minat kucing, ada orang minat arnab, ada orang minat burung. Burung tu tuan buat kecil-kecil kan, letak kat rumah sangka. Apa nak goreng tak? Habis nak apa? Dengar suara dia saja, terkukur tu dengan suara sedap saja. Tujuan apa Tuhan buat tu? Boleh ambil jasa suara saja. Sedap burung suara dia kan. Dia kuruk. Tengok, dah pukul 7 dah. Duk main suara burung saja. Ada orang dia tak minat suara burung, dia minat suara Siti Nurhaliza. Kan? Dia dengar suara Nurhaliza dia syok, dengar suara Ella dia syok. Ada orang dia tak minat. Dia tak peduli orang dengar lagu gonggang dia tak peduli. Dia dengar suara burung. Jadi binatang-binatang tu ada manfaat-manfaat dia masing-masing. Jadi ada binatang-binatang ni yang besar tu yang kita boleh naik, yang kita boleh makan, yang kita boleh minum susu dia, atau kita ambil kulit dia buat baju, buat kemoh. Orang Arab gitu kan, kita buat kasut, buat tali pinggang. Lalu binatang-binatang ini juga berkata bismillah, kata dia. Binatang juga berkata bismillah. Lalu menjadi seolah-olah sebuah sumur yang memancarkan susu yang teramat lazat. Ladang tadi, bila ada binatang-binatang duduk pula dan berkata bismillah dengan nama Allah pula, maka di tempat itu seperti satu sumur. Sumur tu kita kata satu lembah lah. Satu lembah yang ada macam-macam susu, serupa dengan telaga yang ada susu yang sedap. Lalu dipersembahkan kepada kita sebaik-baiknya dan sebersih-bersih bahan makanan atas nama Ar-Razzaq, yakni yang maha pemberi rezeki. Yang bagi rezeki pada kita kan. Jadi kita pun makan buah sedap dah. Lepas tu makan gula kambing pula. Lepas tu minum susu lembu pula. Allahu Akbar, macam-macam kan. Subhanallah, makanan kita banyak, sedap-sedap. Dan askar-askar dan akar-akar tumbuhan serta rumput-rumput mengucapkan bismillah. Kita pun tak pernah fikir bahawa sebenarnya rumput-rumput yang banyak itu, akar-akar pokok tu juga mengucapkan bismillah, kata dia. Lalu memecahkan batu-batu yang keras dengan bismillah. Bila akar tu kita letak biji, dia dekat atas tu naik pokok kan. Asluha sabitun, akarnya tu menunjang, kata Allah Ta'ala. Akar tu keras ke? Tak keras akar pokok. Hak dia keras tersebab pokok 100 tahun. Masa dia kecil tu keras tak? Tak keras. Boleh kan dia belum masuk dalam tanah tu, cucuk tanah ke atas tak apalah, ke bawah tu. Dia pecahkan batu-batu, tanah-tanah dengan bismillah. Bila dia bismillah, batu tu lari. Pecah batu tu kan, sebagai digambar kat Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Dan akar-akar tu pula boleh dalam keadaan dia tu lembut macam sutera, dia boleh menjalar celah-celah tanah, celah-celah batu tu. Lalu dia menundukkan setiap kesusahan dan setiap benda keras di hadapannya dengan bismillah, dengan bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Dia boleh menguasai batu-batu yang keras tu, akhirnya dia boleh masuk celah-celah tu dengan bismillah. Batu tu pun takut pada Allah Ta'ala. Ya, sesungguhnya dahan-dahan pohon yang merimbun, mengendong buah-buahan dan menjalarkan akar-akarnya ke celah batu yang keras dan menyimpan bahan makanan dalam kegelapan tanah. Begitulah juga daun-daun hijau yang menanggung kepanasan serta bahangnya, lalu dapat terus kekal dalam keadaan segar. Kita nampak pokok je, dia nak gambarkan pokok tu, sebatang pokok, batang, akar, daun, buah, semuanya mengucapkan bismillah. Maka akar yang lembut tu masuk dalam tanah dengan bismillah, dia boleh milik celah-celah tanah. Daun yang naik ke atas tu nampak tumbuh hijau, kita tak tahu, panas ada. Panas, dia dapat menahan kepanasan matahari. Kita pun tahu, cikgu beritahu, kalau tak ada cahaya panas daripada matahari itu, daun-daun tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Bila tidak berlaku fotosintesis, maka tidak ada pertukaran daripada karbon dioksida kepada oksigen. Maka dengan bismillah itu dia menahan panas matahari. Lalu
dia dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu telah menyuburkan pokok tu sehingga dia boleh mengeluarkan buah, kita boleh makan buah. Dia melepaskan oksigen yang kita duk sedup hari-hari. Cuba kita fikir sekejap. Kita hidup atas dunia ni dah ribu-ribu tahun. Kita manusia lah hidup ribu-ribu tahun dah. Kan, yang pertama tu Adam, kemudian Hawa. Kita ni yang keberapa tak tahu dah. Tapi hari ni saja pun manusia ada hampir 7,000 juta orang. Bukan, hampir lebih 7,000 juta orang. Lebih kurang gitulah. Kan? Dulu pokok kayu banyak. Kan? Orang sikit. Sekarang orang banyak, pokok kayu sikit. Tapi oksigen tu cukup untuk kita. Tak ada pun kita dengar penduduk negeri Amerika sekarang mati semua, lemah, tak cukup oksigen. Tak ada kata tengah mati kena COVID, bukan tak cukup oksigen. Kan? Jadi oksigen yang kita sedup tu hasil daripada bismillah yang diucapkan oleh daun-daun itu. Lalu kata dia, sebagaimana akar-akar tu masuk dalam tanah, dia celuh kerahnya batu dan juga gelap dalam tanah tu, dia menyelit masuk, cari air, segala zat tanah sehingga dia boleh mengeluarkan buah-buah. Buah tu pula setiap kali dia keluar, tanah sama. Tanah pokok durian dengan pokok mangga sebelah-sebelah je. Pokok lada sebelah. Kan? Sebelah lagi tu tanam halia. Korek halia makan rasa pedas. Lada pedas juga rasa lain, pedas dia. Kan? Pokok yang dua lagi ni, dua-dua manis. Manis lain. Tanah sama. Akar masuk dalam tanah yang sama. Lain. Kenapa? Dengan bismillah itu, dia mengambil zat-zat yang sesuai dan berkenaan dengan dia untuk menjadikan pokok dia tu rasa pedas, rasa masam, rasa manis, rasa macam-macam tu. Sedangkan daun-daun itu pula menahan kepanasan matahari, bahan matahari tu. Supaya apa? Supaya keadaan tu segar, pokok tu segar, tahan lah matahari tu. Semua ini dan lain daripada ini juga merupakan satu tamparan hebat kepada mulut golongan kebendaan yang menjadi penyembah kepada sebab, dan ia juga seolah satu herdikan di muka mereka. Dia patah balik kepada siapa? Kepada manusia yang duduk atas dunia ni. Selama ni kita buat satu benda kan sebab. Sebab tu apa? Macam ginilah, kita ambil contoh. Kan? Satu hari, marilah postman pada kita. Sampai kat rumah postman, pek, postol. Kita pun keluar. Ingat pistol, postol. Tengok, dapat satu bungkusan dihantar oleh Lazada. Kita pun buka, tengok, wah, periuk baru. Kan? Periuk baru. Kita tu kan masuk, dapat periuk baru yang dikirim oleh Lazada pada kita. Kita bayar lah kan, dapat periuk. Ketika itu sebenarnya kita kata terima kasih pada Lazada atau pada postman, Korea lah kan. Hari ni banyak orang berterima kasih pada postman. Bukan terima kasih kepada tukang yang hantar barang tu, tapi yang tukang, bukan yang penghantar barang tu, punca barang hantar, tapi tukang hantar dia ambil upah hantar je, bukan dia punya barang. Kan? Jadi postman yang hantar barang kat kita, kita kena faham, postman dengan orang yang post barang tu, sebenarnya kita kena terima kasih pada siapa? Kita pun ambil telefon, WhatsApp dekat orang hantar tu, saya dah terima barang, terima kasih tuan. Beritahu kan. Kita beli online sekarang kan, nak pergi kedai tak boleh, PKP, beli online. Jadi dapat barang, tengok terbuka, betul sama macam kita order, kualiti bagus. Kita pun mesej kat kawan tu, terima kasih barang saya dah terima, bla bla gini. Itulah cara dia. Tapi setengah orang tu dia cakap terima kasih kat postman, terima kasihlah postman bagi periuk ni kat saya gini. Postman pula terpinggir-pinggir, bukan aku bagi, bengong ke apa dia ni. Kan? Jadi kata dia, bila kita faham bagaimana bismillah itu telah menyebabkan pokok tu boleh tumbuh, akar tu menyeduk zat-zat dan sebagainya, dan mengeluarkan buah-buah yang sedap yang dimakan oleh kita, akhirnya kita pun faham, sebenarnya inilah dia rezeki daripada Allah. Sebab tu bismillah, dengan nama Allah. Dan kalau demikian, maka selama ni orang yang menganggap atau memuja, membesarkan sebab-sebab. Contohnya, pasal apa makan sedap? Terima kasihlah Pak Cik pasal beri buah durian pada saya.
Terima kasihlah pak cik. Sebab apa? Sebab bagi saya makan nasi. Pak cik tu buat nasi je. Durian tu pak cik tu kau buat. Pak cik tu kan bawa je. Kalau kita berniaga, orang beli, tu cara Allah Ta'ala transfer rezeki pada kita melalui si anu bin si anu. Bukan si anu tu bagi rezeki. Dia tu tukang bawa rezeki daripada Allah Ta'ala pada kita. Hari ni manusia memuja bos. Dia puja bos dia. Terima kasih bos, begini bos, tabik bos, tunduk bos, taat pada bos. Pasal bos bagi rezeki. Dia. Terima kasih Allah. Bila dapat BRIM, terima kasihlah pak cik, Perdana Menteri yang amat berhormat, terima kasihlah bagi duit gini bla 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 kan. Kita terlupa yang bagi BRIM tu anak kepada Abdul Razak. Bukan Ar-Razak. Ar-Razak tu Allah, pemberi rezeki. Hak tukang bagi BRIM tu bapak dia nama Abdul Razak, hamba kepada pemberi rezeki. Yang kita terima kasih kat dia, dengar cakap dia, kita kata semua ikut dia. Pasal apa? Ada orang ikut cakap kerajaan, ada orang ikut cakap geng dia, puak dia. Pasal apa? Mujulah. Kita kata muju tu kan. Kita jumpa cikgu, cium tangan cikgu, terima kasihlah cikgu gini. Bukan salah kita menghormati cikgu, tapi kalau kita menyangkakan bahawa rezeki ilmu tu cikgu yang bagi, tak betul. Kalau kita makan sedap, kita kata terima kasihlah tuan kedai, terima kasihlah tukang masak sedap, bagus begini. Bukan tukang masak tu bagi rezeki kita. Kita terima kasih dia, tak ada masalah. Tapi kita berasa dialah, kerana dialah. Itu tak betul. Bila kerajaan bagi pada kita peruntukan bajet begini. Terima kasihlah kerajaan, tahun ni ada bonus bla 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 gini kan. Kita inilah kerajaan terbaik bla bla bla. Sepatah tak keluar pada mulut kita alhamdulillah. Itu yang tak betul. Patutnya puji-pujian tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata dia, ini satu tamparan bagi golongan kebendaan. Manusia di dunia kan nak ke benda semua. Jadi yang nak kepada benda, material. Maka siapa yang boleh beri material kat dia? Dia puja kawan tu. Kalau kawan tu boleh jalan depan rumah dia, buat projek, tulis pula istiar, ni projek kerajaan sekian-sekian ni, gini-gini, pujalah kawan tu. Buat salah pun kata betul juga. Pasal apa? Pasal dapat benda daripada kawan tu. Sedangkan tak betul gitu. Tu tamparan kata dia. Dan juga herdikan ke atas muka mereka. Kalau mereka faham dengan kata bismillah itu menyebabkan seluruh alam ni tunduk kepada Allah, lalu mengikuti apa saja perintah Allah Ta'ala, termasuklah proses yang tadi, bagaimana dengan bismillah itu sebiji benih yang kecil telah mengeluarkan akarnya dan menjalarkan pokoknya ke atas, mengeluarkan buah-buahan, memberi rezeki pada kita. Lembu kambing hidup ke tepi-tepi itu makan pokok-pokok, daun-daun kayu, dan lembu kambing itu sekali memberikan susu, memberikan daging macam-macam pada kita. Semuanya atas sebab bismillah, dengan nama Allah. Sesungguhnya bahan-bahan yang kamu banggakan disebabkan kekerasan dan kepanasan itu tidak mampu memberi kesan pada dengan sendirinya. Bahkan keduanya itu dapat menjalankan tugas atas perintah yang satu, yang menjadikan akal lembut halus ini menungkak seolah-olah tongkat Nabi Musa. Kata dia, benda-benda itu disebutlah akal. Nasib baik ada akal, kita kata. Nasib baik ada batang kayu. Nasib baik ada dahan. Nasib baik ada daun. Nasib baik ada tangkai. Adalah buah, kita kata. Ini bukan kerja dahan, ini bukan kerja tangkai, ini bukan kerja batang, ini bukan kerja akar. Akar tu semua buat kerja kerana Allah. Betul lah kita kata tadi, orang tengah dahan, akar tu postman-postmannya. Tuan besar dia Allah Ta'ala. Maka semua tu buat kerja daripada biji kecil, menumbuh, mengeluarkan akar, menaikkan daun, bahak dahan. Semua tu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana satu batu yang keras boleh tunduk kepada akar yang lembut? Akar tu kan lembut. Kita tengok pokok kecil tu akar dia lembut tau. Kita jentik, patah semua akar tu. Daun pun sama. Masih keluar 2 daun, 1 daun naik 2 daun. Cik pasal tu kan, naik 2 daun. Tu tak payah jentik tu. Kita cium pun patah. Sangat lembut. Bagaimana akar yang sangat lembut tu boleh menjalar celah batu, mecahkan batu-batu? Kata dia, seumpama tongkat Nabi Musa. Dulu tongkat Nabi Musa tu satu tongkat. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, Qulna drib bi'asakal hajar
kata Allah Ta'ala, idrib, ketuk, pukullah, pukullah, bi'asakal hajar, dengan tongkatmu itu kepada batu. Ketuk batu tu dengan tongkat kamu, Allah Ta'ala kata. Lalu bila Nabi Musa ketuk tongkat tu, batu tu pecah dan berpecah dengan 12 lubang, keluar air 12 lubang. Sebab batu tu pecah dengan ketukan tongkat tu. Kan kuasa tongkat tu dah. Kerana bismillah. Lalu dijadikan sebab. Sebab tu dia kata, kalau kita tiba-tiba kata baguslah tongkat ni, itu menyembah sebab. Patutnya kita kata alhamdulillah, dengan kehendak Allah, dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, maka batu terpecah dengan ketukan tongkat itu. Kita nak ketuk bismillahirrahmanirrahim, kita berketuk. Kalau kita ingat balik cerita zaman dulu kan, Ghulamud Da'wah. Cerita Ghulamud Da'wah tu, budak tu nak dibunuh oleh raja dia dengan macam cara tak mati. Akhirnya budak tu kata pada raja, wahai tuanku, kan nak bunuh saya senang je. Kamu impun saya tengah letak saya tengah padang, tengah satu padang, panggil orang kampung semua mari tengok. Mu tarik anak panah, mu baca bismillahirabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan pada budak ni. Mu lepas anak panah tu, kalau kena aku akan mati, kata dia. Bila tu raja tu buat macam tu, matilah budak tu kan. Saya sebut ni akhirnya mati dengan sebab apa? Dengan sebut bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah itulah boleh mematikan hamba Allah tadi. Dengan nama Allah itulah Nabi Musa boleh memecahkan batu-batu itu. Kemudian daun tu sendiri pula, tadi batu macamlah batu, daun tu sebenarnya dia naik ke atas. Panah matahari tu kita boleh rasalah macam mana tangan matahari tu panas, terik tengah hari ni, bahang panah tu pedih muka, merah kulit kita, kena cahaya matahari. Bila demikian, tengah terik-terik cahaya matahari tu, daun tu relax tengah panas, macam tak ada apa-apa. Kita duduk bawah pokok tumpang bayang dia kan. Kita buat gerai, buat tempat duduk bawah pokok kayu, petang-petang relax, ambil angin kan, bawah pokok kayu. Daun tu duduk tahan panas, kita dekat bawah. Kata dia, daun-daun yang lembut tu seolah-olah badan Nabi Ibrahim AS. Badan Ibrahim tu sebenarnya serupa badan kita, kulit dia serupa kulit kita, kena api melecur, terbakar. Daun tu kena panas tu macam tu. Cikgu ajar kita, kalau daun kering tu kita letak kantar, boleh terbakar daun tu. Pasal panas kan, cermin duk kat atas ni boleh membias cahaya, terbakar daun tu, kertas-kertas terbakar. Nabi Ibrahim dulu bila dicampur ke dalam api yang panas, membahang, masuk api, Allah Ta'ala kata, ya narukuni bardan wasalaman, wahai api, sejuklah kamu dan selamatlah Ibrahim. Allah Ta'ala berkata pada api sejuk. Lagu tu juga tahu, tengah panas terik tu, tiba-tiba dia boleh relax, steady je menghadapi panasnya cahaya matahari. Kenapa tu? Kerana itu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini kata dia, selagi setiap kewujudan alam ini mengungkap dengan makna bismillah dan mengundang nikmat-nikmat Allah dengan bismillah, lalu dipersembahkan kepada kita, maka wajar juga kita mengungkapkan ucapan bismillah dan memberikan dan mengambil sesuatu dengan bismillah juga. Bila seluruh makhluk lain ni mengucapkan bismillah, 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 maka semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seluruh gerak-geri kerja mereka kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dapatlah dengan bismillah itu kita ini hidup menikmati bermacam-macam keseronokan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang sangat banyak itu. Maka wajar sepatutnya tiap-tiap manusia juga mengucapkan bismillah. Kita nak buka kitab, kita kata bismillah. Kita nak buka telefon, kita kata bismillah. Kita nak makan nasi, kita kata bismillah. Kita nak bawa kereta, kita kata bismillah. Semualah kan, bismillah, bismillah, bismillah. Maka dengan bismillah itulah memberikan satu kekuatan kepada kita. Wajib juga bagi kita menolak pertolongan dari golongan yang lalai, yang tidak memberi sesuatu dengan bismillah. Kalau ada siapa-siapa yang tolak Islam, kita wajib tolak dia. Pasal apa? Dia hidup tidak dengan bismillah. Dia hidup dengan tidak bismillah. Ada orang buat kilang, macam-macam produk, tujuan dia untung saja, bukan kerana Allah kan. Dia pun cop halal,
Halal tu halal tak? Tak tahu. Halal ke tidak? Tahu-tahu, oh ada 30 juta. Harga dia 30 juta. Dalam store tu daging-daging yang tak tahu halal ke haram. Ha? Dibungkus mula, repackaging, dicop halal tipu. Jual kat kita, kita makan. Orang tu tak tahu bismillah ke tidak bismillah. Pasal apa? Pasal selama ni memang kita duk makan makanan orang yang tidak ucap bismillah. Orang kafir lah. Tengok kicap kita orang kafir buat, sos cili kita orang kafir buat, sos tomato orang kafir buat, ajinomoto pun orang kafir buat, semua orang kafir buat. Dia ucap bismillah tau. Dia tak ucap bismillah. Kata dia wajib bagi kita menolak sesuatu pertolongan dari golongan yang lalai dan tidak memberikan sesuatu atas nama Allah Ta'ala. Lepas tu orang beriman punya kan, dia makan, orang tu kata bismillah, dia buat kicap. Dia buat kicap dengan bismillah. Kan? Kita makan kicap dia. Kita nak makan, kita kata bismillah pula. Mengambil nikmat itu. Ni orang tu buat, dia tak kata bismillah. Dia kata untung. Projek dia kata. Dia pun buat. Lepas tu dia produce makanan, kita pun makan. Makan lah kan. Patutnya kita tak makan lah. Pasal dia pun kata bismillah pun. Dia buat tidak kerana Allah. Dia tak peduli pun suci ke tak suci, halal ke haram. Dia tak kisah. Pasal dia tak ada bismillah. Kita yang ada bismillah ni, dia fikir halal ke haram. Tuhan bagi makan ke Tuhan tak bagi makan. Kan? Tiba-tiba kita orang beriman makan makanan yang orang tak kata bismillah. Betul ke macam tu? Itu baru kadar makan. Kalau pemimpin yang kata bismillah dengan pemimpin yang tak kata bismillah, kita pilih yang mana? Kan? Maka huru-hara habis negara. Pasal apa? Dia orang bukan kata bismillah pun. Dia kata kuasa je. Asal dia dapat gitu. Maka kita wajib tolak orang yang lalai, yang tidak memberi sesuatu dengan bismillah, kata dia. Persoalannya, ada persoalan sini, kata dia. Kita menyatakan rasa hormat, rasa kagum kita kepada mereka punya sebab kepada nikmat yang kita peroleh. Macam tadi lah kan. Kita hormat, terima kasihlah Tuan, terima kasihlah yang berhormat, terima kasihlah yang amat berhormat bagi bonus, bagi projek, bagi saham, tak jalan, buat hospital, buat sekolah kan, yang bagi benda. Sebab kita terima kasih pada dia. Sebab dia sebab yang kepada nikmat yang kita perolehi. Dan apakah yang Allah Ta'ala mahukan daripada kita, sedangkan dia pemilik dan penguasa nikmat itu. Sebenarnya Allah Ta'ala nak apa pada kita, tuan-tuan? Allah Ta'ala nak apa? Sebenarnya yang bagi kita dapat semua tu bukan tukang bagi tu punya, Allah Ta'ala punya. Tapi Allah Ta'ala nak apa pada kita? Allah Ta'ala nak duit. Allah Ta'ala nak buat apa duit? Allah Ta'ala bukan nak beli gula-gula. Allah Ta'ala bukan makan nasi belaut. Allah Ta'ala bukan beli nasi dagang. Bukan duit dia nak. Maka hal ni kata dia jawapannya begini. Sesungguhnya pemberi nikmat yang hakiki, yakni Allah Ta'ala meminta pada kita 3 perkara sebagai bayaran. Ini kita kena perhati. Kata 3 perkara kita kena bagi sebagai bayaran kepada seluruh nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. 3 perkara apa dia? Iaitu yang pertama zikir, yang kedua syukur, yang ketiga fikir. Zikir, syukur, fikir. Bila kita dapat apa saja nikmat, mesti 3 ni duduk sekali, supaya dia memberikan kita balas pemberian Allah Ta'ala itu. Maka kata dia, perkataan bismillah merupakan zikir. Bila kita dapat satu nikmat, kita kata bismillahirrahmanirrahim. Kita pun ambil nasi, suap kat mulut. Bismillah pada permulaan itulah zikir. Kita nak buat apa-apa, kita ingat pada Allah Ta'ala, ya Allah, munglah bagi pakai makanan ni. Kita berkata bismillah, ingat pada Allah, zikir kan. Jadi bagi orang yang dia makan, asal makan lalu melintah, asal bujur lalu melintah patah, dia makan tak ada bismillah, tak ada apa, maka dia tak peduli yang makan tu halal ke haram. Kadang-kadang nasi tak makan sebab apa? Puasa. Rasuah makan. Pasal apa? Tak ada bismillah. Kan? Kadang-kadang berhutang tak bayar. Pasal apa? Pasal tak ada bismillah. Riba makan. Nasi tak makan, riba makan. Pasal tak ada bismillah. Maka bagi orang yang sentiasa ingat pada Allah, setiap kali dia mendapat nikmat dan nak menikmati nikmat tu, dia sebut bismillah. Naik kereta tu nikmat tau. Nikmat kereta tu. Orang lain jalan kaki, naik motor panas, kita naik kereta. Nak start kereta, masuk kereta, bismillah.
Start kereta bismillah. Kan? Orang naik motor bismillah juga. Pasal apa? Pasal ada nikmat juga pada motor tu. Orang lain jalan kaki berat lagi. Naik motor bismillah. Orang jalan kaki bismillah juga. Pasal apa? Orang lain kaki tak ada. Macam mana? Kita ada kaki, paling kurang boleh jalan juga. Kaki kita ada selipar, kaki orang lain tak ada selipar. Bismillah, nak jalan pun bismillah juga. Maka permulaan setiap benda tu ucap bismillah tu lah zikir. Lalu bila siap makan, kita berkata alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Adapun alhamdulillah, puji-pujian yang kita berikan kepada Allah, kan? Ya Rabbi lakal hamdu. Wahai Tuhanku, bagi engkau lah segala puji-pujian. Maka puji-pujian yang kita beri kepada Allah itu merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur dan nyebut alhamdulillah. Kemudian antara kedua-dua tadi, permulaannya dengan zikir, penghabisannya dengan syukur. Kat tengah tu apa dia? Kat tengah tu lah fikir nama dia. Fikir, zikir, syukur. Kemudian di tengah-tengah antara kedua tu fikir. Iaitu dengan memerhatikan nikmat-nikmat yang indah tersebut dan menyadari bahawa ia merupakan mukjizat bagi kekuasaan Allah Ta'ala yang Maha Esa yang menjadi tempat berserah, dan juga menyadari itu semua adalah hadiah dari sifat rahmatnya Allah yang Maha Luas. Maka perhatian inilah yang dipanggil fikir. Ada rezeki, ya Allah, Allah Ta'ala buat berah, buat nasi untuk kita, susah payahnya Allah Ta'ala untuk kita, kasihnya Allah Ta'ala. Kita fikir. Kalau kita tengok nasi makan telan bodoh gitu je, pernah tak terfikir betapa besarnya rahmat Allah, betapa kasihnya Allah Ta'ala pada kita dengan mendapat nikmat-nikmat itu, kan? Bila kita kenang nikmat itu, atau kita perhati nikmat ni, berah ni besar ni, kecil je berah ni, kan? Sebiji tak kenyang, sepinggang bau kenyang makan. Cuba kita fikir, beras biji tu Tuhan nak buat berapa lama nak siap tu? 4 bulan. Kan? Masa orang tu geletak anak semai, sawah padi. Anak semai terjaga oleh Allah Ta'ala, ditumbuhkan. Naik pokok dia, ulat tak kacau, tikus tak kacau, air masuk cukup. Air tu Allah Ta'ala juga buat. Tanah tu Allah Ta'ala juga buat. Pokok kayu tu kita geletukkan letak je, dia pun naik. Tu tumbuh, keluar biji, makan berapa hari, biji tu pun meliuk ke bawah, tunggu dia masuk. Lepas masuk mai ketam pula, 4 bulan makan masuk. Nak siap sebiji beras tu 4 bulan. Allah Ta'ala tu duk tunggu, tengok, uruskan biji beras biji tu 4 bulan, barulah jadi biji beras. Orang tu pun mai biji padi, orang tu mai ketam. Sekarang ni pakai ketam je, tak pakai dah pukul-pukul aja dulu kan ketam tu. Masuk guning, antagi kilang bernas, proses gunggang. Bernas tu kilang duduk depan rumah kita dah. Jauh, kadang-kadang nak Kedah. Tapi Allah Ta'ala takdirkan padi yang tanam kat Pendang ni masuk kilang dekat Ian. Sagi jadi rezeki orang duduk kat Nilai ni. Pandai pula beras tu berjalan, naik lori, pergi masuk Kedah, runcit dekat Nilai. Lepas tu beras tu pergi rumah kita. Macam-macam cara Allah Ta'ala buat supaya beras tu sampai rumah kita. Naik lori, naik bas, naik kereta, naik motor, sampai rumah kita. Walau beras tu tanam di Kedah, setengah tu tanam Belah Siam tu, sampai ke Burma tanam beras, mari rumah kita. Kalau kita yang kaki makan roti canai tu, fikir-fikirlah tengok roti canai tu. Roti canai tu kita tahu sedap dia tak sedap je. Fikir tak roti canai tu sendiri, ada orang tanam tak roti canai kat Malaysia ni? Tahu roti canai buat ngapa? Ngandum kan? Kat mana tanam gandum Malaysia ni? Tak ada orang tanam gandum Malaysia. Tanam kat mana? Negeri Arab, Amerika ada gandum, Eropah. Kita tak ada gandum. Habis tu yang kita nak makan roti canai hari-hari tu, daripada mana gandum tu mari? Macam mana gandum tu boleh mari? Orang putih yang mata biru tu, dia tanam gandum. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan ni gandum yang Mak Saleh yang tanam, rezeki untuk Pak Cik ni yang duduk kat Malaysia. Gandum tu naik lori, masuk dalam kapal laut, berenang tengah laut berbulan-bulan, sampai pelabuhan Kelang, naik lori pula, masuk dalam gudang.
lepas tu naik van pula, masuk dalam kedai kunci, naik kereta pula balik rumah kita. Akhir sekali jadi rezeki kita. Kadang-kadang pergi kedai mamak dulu, singgah kedai mamak. Mamak tu pula bukan beranak di Malaysia, beranak di India. Tu buat mari mamak daripada India ni, mari tebak roti canai. Pasal apa? Nak beri rezeki pada orang Malaysia ni. Ya Allah, tolong fikirlah tuan-tuan, kan? Tolong fikir. Bila kita fikir, ya Allah, begitu sekali atas satu keping roti canai yang aku nak makan, sebut bismillah sebagai zikir tadi, di celah-celah tu bermacam-macam benda. Kita boleh fikir sampai kita berasa kita terpaksa kata alhamdulillah, segala muju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mujunya kerana Allah Taala beri pada aku begini. Maka kita pun boleh menikmati nikmat-nikmat tu. Maka di situlah kita rasa kita puas hati, boleh makan rezeki Allah Taala bagi, dan kita pula puas hati menjadi hamba yang tunduk, patuh, taat dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata dia, tidakkah mereka sanggup mencium kaki tentera yang khadam yang menyampaikan hadiah kepada seorang penguasa? Telah mereka lakukan kebodohan yang amat dahsyat. Kata dia gini, macam askar, kan? Kalau askar tu berbaris, marilah satu askar perebek ni bawa satu hadiah. Tuan, ni barang ni, hadiah ni bos besar menteri hantar, suruh bawa bagi. Lepas tu pegawai tentera dia cium dak kaki tentera tu. Kalau dia cium, bodoh cerdik dia. Bodoh lah dia kata. Mengecium kaki dia pasal apa? Bukan dia punya barang tu, dia tukang bawa daripada Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan ni beli hadiah, suruh beri pada jeneral askar. Tukang bawa tu confirm dah askar perebek. Takkan jeneral bawa. Perebek tu bawa mari tabik tuan. Lepas tu bagi ni barang ni menteri kirim. Jadi jeneral tadi kalau dia pun kata terima kasih lah cium kaki perebek tadi, maka confirm mu bodoh, kata dia. Bodoh lah mu. Patutnya mu kena hello kat menteri tu. Yang berhormat, terima kasih banyak bla 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 gini. Tu baru betul. Jadi selama ni kita, bila kita mendapat nikmat-nikmat yang banyak, lalu kita pun berterima kasih kepada sebab-sebab yang membawakan rezeki itu pada kita. Sedangkan kita tidak pernah berzikir, berfikir dan bersyukur kepada pemberi sebenar nikmat itu. Maka itulah kebodohan kita. Sebab kita apa? Kerana kita kepala otak kita ni bersifat kebendaan. Dan lagi yang kita nampak tu je, kita pun puji-puji dia. Sedangkan dia yang sebab, bukannya pemberi hakiki, pemberi sebenar nikmat kepada kita. Lalu kata dia akhir sekali, wahai diri, andainya engkau tidak mahu dimasukkan ke dalam golongan yang bodoh tadi, maka berikanlah dengan bismillah, ambillah dengan bismillah, mulakan dengan bismillah, dan bekerjalah dengan bismillah. Jadi kalau kita kata kita ni, saya tak mahu jadi bodoh, sebab apa? Pergi cium kaki askar perebek tadi, kan, tukang bawa barang tu, maka kita sepatutnya meletakkan seluruh kehidupan kita, pergantungan kita, siap gerak geri kita kepada Allah. Maka kita nak mulakan sesuatu, bismillah, kan? Nak ambil sesuatu, bismillah. Nak letak sesuatu, bismillah. Nak bekerja, buat apa saja, bismillah. Letak dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah pesan yang pertama daripada Said Nursi Badi'uz Zaman, menjelaskan kepada kita begitulah luasnya makna sebuah kalimah yang sangat besar, sangat berkat kepada hidup kita, sehingga Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita buat satu benda tu dengan nama Allah, bismillah, dengan nama Allah. Allah Ta'ala perintah kita membaca, menyebut Iqra' bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, Iqra' wa rabbukal akram, dan bacalah dengan nama Tuhan yang maha mulia, kan? Jadi di situlah sebenarnya kita kena faham bahawa hidup kita ni sebenarnya 100% bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai manusia yang cerdik, kita sepatutnya menyerah diri kepada Allah Taala, tunduk kepada Allah Taala, taat dan patuh kepada Allah Taala. Itulah yang kita katakan sebagai Islam. Dari kata aslim, menyerah dirilah kamu. Itu kita serah diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh
gerak kerja kita, perbuatan kita dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita meletakkan diri kita ni ialah hamba yang taat kepada Allah, bukannya hamba yang memuji, bersyukur kepada sebab-sebab perantara-perantara yang menjadi postman yang membawa rezeki, membawa nikmat Allah Taala kepada kita. Maka jangan kita berhamba kepada makhluk, jangan berhamba kita kepada postman tadi, tetapi berhambalah kepada pemberi rezeki yang sebenar, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian, dapat kita kongsi pada malam ni untuk kalimah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita semua, dapat memberikan satu kefahaman dan pencerahan kepada kita dalam kita meningkatkan keikhlasan amal kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal kerja buat kita diterima oleh Allah Ta'ala dan kita mendapat kebaikan dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillah.